Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Berjumpa lagi kita pada sesi pembelajaran pada petang ini dalam pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3, masih lagi tema kekeluargaan, unit 1, buku teks muka surat 5 bertajuk Siapa Pantas. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang simpulan bahasa. Cikgu harap semua murid telah bersedia dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita. Okey, sama-sama kita memberikan tumpuan. Sebelum kita melihat ada buku teks, kita akan lihat dulu apakah simpulan bahasa. Sama-sama kita fikirkan. Siapa yang tahu apa dia simpulan bahasa? Okey, cikgu akan bagi gambar. Biasanya simpulan bahasa ni dia berkaitan dengan tubuh badan manusia ataupun alam sekeliling kita. Orang dulu nak menegur seseorang, dia tidak secara terus, dia akan secara halus. Okey, gambar yang utama ni mulut. Mulut apa fungsi mulut? Okey, orang lama dulu akan mengaitkan mulut dengan burung apa ni? Burung murai. Jadi, simpulan bahasa yang orang dulu kaitkan mulut adalah mulut murai. Mulut murai ni, sifat murai ni dia suka berbunyi. Pada waktu pagi ni dia tak berhenti bunyi. Dia bising. Jadi mulut murai ni orang yang tidak reti bercakap, tak berhenti bercakap je. Begitulah sikap awak dalam kelas. Asyik bercakap sahaja. Cikgu cakap, awak pun bercakap. Siapa yang belajar pun tak tahu. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Gambar apa ni? Gambar telinga. Okey, telinga ni dikaitkan dengan kuali. Telinga, kuali. Tengok telinga kuali ni. Telinga kuali ni kosong. Boleh keluar angin. Jadi, maksud telinga ni, simpulan bahasanya, telinga kuali. Orang yang tembus pendengarannya. Keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Okey, dah faham maksud simpulan bahasa? Okey, siapa yang nak kaitkan simpulan bahasa? Okey, kita tengok selepas ni. Jadi, daripada gambar yang kita kaitkan mulut dengan burung murai, telinga dengan kuali, dapat kita simpulkan bahawa simpulan bahasa adalah perkataan yang terdiri daripada dua atau lebih perkataan. Kemudian, perkataan ini akan membawa maksud yang berbeza. Berkaitan dengan perkataan yang membentuk simpulan bahasa tersebutlah. Itulah dia yang dinamakan simpulan bahasa. Okey, selanjutnya kita akan meneroka lebih dalam lagi tentang simpulan bahasa. Okey, cikgu akan memberikan beberapa keping gambar dan kemudian cuba kamu teka apa simpulan bahasa dia. Kita ambil contoh simpulan bahasa yang pertama berkaitan dengan gambar. Ni gambar seorang budak yang sangat rajin menyapu sampah.
Abu ni pun dah hilang. Siapa rasa dia tahu apa simpulan bahasa yang berkaitan dengan gambar? Nak tahu? Okey, kita tengok sama-sama. Simpulan bahasa berkaitan dengan gambar ini adalah anak emas. Apa maksud anak emas? Siapa tahu? Siapa dia anak emas dalam keluarga? Maksud anak emas adalah orang yang sayangi. Contoh simpulan bahasa seterusnya. Kita berpandukan pada gambar. Okey, gambar dua orang sedang berbisik. Berbisik bersama. Apa dia simpulan bahasa yang berkaitan dengan gambar? Kita lihat sama-sama. Simpulan bahasanya batu api. Apa yang dikatakan batu api? Maksudnya orang yang suka menghasut ataupun perbuatan tu kita panggil penghasut. Jadi bila dia menghasut, orang tu bergaduh, dia pun suka. Jadi jangan mengikuti sikap yang buruk ini. Okey, seterusnya kita contoh simpulan bahasa yang seterusnya berkaitan dengan gambar. Alamak, orang ni malasnya. Tengok matanya puyuh, duduk baring, pensilnya di lambung-lambung. Apa simpulan bahasa dia? Okey, tengok. Berat tulang. Orang yang berat tulang bermaksud orang yang pemalas. Jadi kamu semua janganlah menjadi orang yang pemalas, kerana orang yang pemalas tidak disukai oleh semua orang. Okey, seterusnya kita akan lihat simpulan bahasa yang berkaitan dengan gambar ini. Okey, tengok budak ni. Budak ni dia lihat kaki dia. Kaki dia ni kenapa ya? Bukan jari tak cukup. Kerana simpulan bahasanya kaki ayam. Okey, kaki ayam ni bermaksud orang yang tidak memakai alas kaki. Jadi sesiapa yang tidak suka memakai kasut atau selipar, kita panggil dia berkaki ayam. Kita lihat contoh simpulan bahasa seterusnya berkaitan dengan gambar. Okey, gambar seorang ibu yang sedang memegang bermacam-macam alat sopan, berus, penyapu dan penyudip. Okey, jadi seorang ibu ni dia kaitkan dengan simpulan bahasa lipas kudung. Lipas kudung ni bermaksud pantas dan cekap membuat kerja. Begitulah ibu kita yang di rumah. Jadi sesiapa yang cekap membuat kerja dan pantas kemas kerjanya dipanggil lipas kudung. Dan contoh simpulan bahasa yang seterusnya, yang terakhir, gambarnya. Gambar seekor ulat. Dah rabun dah ulat ni, asyik baca buku je kan. Pegang buku. Jadi kaitannya adalah ulat buku. Biasanya bermaksud orang yang suka membaca. Kalau kita lihat gambar ni dekat sekolah kita, dilukis sebelum kita masuk ke perpustakaan. Jadi perpustakaan tu banyak buku. Siapa yang suka baca buku dipanggil ulat buku. Kita akan membina ayat daripada simpulan bahasa. Setelah kita lihat contoh-contoh tersebut,
Simpulan bahasa kita akan cuba bina ayat. Okey, simpulan bahasa yang pertama yang kita akan bina ayat. Okey, buah tangan. Buah tangan. Apa maksud buah tangan? Buah tangan adalah hadiah. Kita cuba bina ayat. Ingat, bina ayat mestilah di hadapan berhuruf besar dan di akhirnya tanda nokta. Ayat yang cikgu cuba buat, Ali menerima buah tangan daripada kakaknya. Jadi, dalam ayat cikgu ada simpulan bahasa yang cikgu warnakan ni. Warnakan warna kuning. Buah tangan. Dan dalam ayat cikgu juga, di hadapannya huruf besar dan di akhirnya tanda nokta. Inilah ayat yang betul. Ali menerima buah tangan daripada kakaknya. Okey, jadi di depannya huruf besar dan di akhirnya tanda nokta. Okey, seterusnya simpulan bahasa yang kedua, celik huruf. Celik huruf orang yang tahu membaca dan menulis. Contoh ayatnya, walaupun baru berusia 5 tahun, Alia sudah celik huruf. Okey, tengok di hadapannya huruf besar. Di hadapannya huruf besar. Dan di akhirnya tanda nokta. Kenapa dekat tengah-tengah ni ada huruf besar? Kerana ini kata nama khas. Kata nama khas walaupun dia di tengah-tengah, dia tetap huruf besar. Jadi ayat kita walaupun baru berumur 5 tahun, Alia sudah celik huruf. Okey. Kita lihat contoh ayat seterusnya menggunakan simpulan bahasa. Simpulan bahasanya, alas perut. Alas perut bermaksud makan sedikit untuk menahan lapar. Jadi ayat yang kita bina, kita hendaklah bersarapan sebagai alas perut. Sama juga, tengok di hadapannya huruf besar dan di akhirnya tanda nokta. Ini sangat penting dalam kita bina ayat. Walaupun ada simpulan bahasa tapi di hadapan huruf kecil, di belakang tak ada tanda nokta, ayat kita salah. Okey, kita tengok simpulan bahasa yang seterusnya. Makan angin. Yang bermaksud pergi bersiar-siar untuk berehat. Ini selalu kita pergi makan angin pada waktu cuti sekolah. Kita tengok ayat. Pada cuti sekolah yang lalu, kami sekeluarga makan angin ke Pulau Langkawi. Cikgu ingatkan sekali, depannya huruf besar, belakangnya tanda nokta. Yang ini kenapa huruf besar? Kerana ia kata nama khas Pulau Langkawi. Walaupun dia dekat belakang, dia tetap huruf besar. Hanya di hadapan huruf saja. Kataan saya huruf besar. Jadi ayatnya, pada cuti sekolah yang lalu, kami sekeluarga makan angin ke Pulau Langkawi. Jadi, cikgu harap semua murid dah faham apa itu simpulan bahasa dan bagaimana nak bina ayat menggunakan simpulan bahasa. Seterusnya, kita akan lihat buku teks muka surat 5 berkaitan dengan siapa pantas. Cikgu harap kamu akan membaca petikan siapa pantas ni dengan sebutan yang betul dan intonasi yang tepat. Okey, dalam petikan siapa pantas ni ada beberapa simpulan bahasa yang kita belajar tadi, contoh-contohnya tadi. Apa dia katakan simpulan bahasa. Okey, cikgu baca ayat yang dua ayat pertama atas. Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Okey.
Jadi daripada petikan ni kamu dikehendaki membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang tepat. Okey, kemudian daripada petikan ni juga nanti kamu akan senaraikan simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan. Contohnya dalam tangan. Dalam tangan. Dalam tangan membawa maksud sudah pasti. Sudah tentu awak dapat. Jadi awak akan kena senaraikan simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan. Kemudian kamu akan cari maksud dia. Okey, daripada simpulan bahasa yang awak senaraikan, awak pilih 3 sahaja simpulan bahasa yang awak rasa mudah untuk awak bina ayat. Ada cikgu lampirkan dalam lampiran dan arahannya dengan jelas. Jadi itu tugasan kamu pada hari ini. Macam biasa, setelah awak siap kerja awak, ambil gambar kemudian hantar kepada cikgu. Okey, setelah kita melihat simpulan bahasa, apa dia simpulan bahasa, apa dia maksud simpulan bahasa, bagaimana nak bina ayat simpulan bahasa, dan kita dah lihat petikan muka surat 3 dan ayat lepas ini awak akan lihat lagi petikan tu dan baca arahan dengan betul untuk awak buat tugasan. Okey, cikgu rasa setakat ini sahaja pada sesi petang ini. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Seperti biasa, pesanan cikgu, jaga kesihatan dan jaga keselamatan diri. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dalam rahmat-Nya. Sekian, terima kasih. Rajin-rajinlah membaca buku, buat ulang kaji, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.